Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Muhammad Azmi. Tajuk kami berkenaan dengan isu-isu dualisme di Malaysia. Pengenalan yang pertama sekali adalah berkenaan dengan kenapa kehidupan masyarakat umat Islam ni semakin mundur dan juga hancur. Ini disebabkan oleh pembawaan pengaruh daripada budaya barat dalam pelbagai skop, bukan sahaja dalam skop pendidikan, malah ia juga merangkumi dalam skop ekonomi, politik, sosial dan seumpamanya. Pengenalan ini juga menceritakan tentang dualisme, di mana ia secara umumnya dia sangat berkait rapat dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan ataupun lebih dikenali sebagai ilmu pengetahuan. Malah pembawaan para ilmuwan daripada barat ni telah merancang pelbagai strategi yang tidak boleh dibaca oleh masyarakat umat Islam, dan kerana mereka ni mempunyai propaganda yang tersendiri bagi berusaha keras untuk meracuni pemikiran masyarakat umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Akilah binti Sri, nombor matrik 049975. Baiklah, kita masuk kepada konsep dualisme. Yang pertama, definisi dualisme. Perkataan dualisme adalah gabungan dua perkataan dalam bahasa Latin, iaitu dualis atau duo dan ismus atau ism. Duo bermaksud dua, manakala ismus adalah membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Jadi, dualisme ialah keadaan yang menjadi dua dan satu sistem atau teori yang berdasarkan kepada dua prinsip yang bertentangan. Juga dikenali sebagai dikotomi, iaitu pemisahan antara ilmu dan agama. Seterusnya, definisi dualisme dalam pendidikan iaitu sistem pendidikan tradisional Islam yang lebih menumpukan terhadap ilmu-ilmu keagamaan dan mengabaikan ilmu-ilmu moden, manakala sistem pendidikan moden hanya menitik beratkan ilmu moden dengan mengabaikan ilmu keagamaan. Seterusnya, ciri-ciri dualisme. Yang pertama, sifat dualistik yang sementara. Bagi dualisme asal, sifat dualistik merupakan kebenaran hakiki. Kedua, berteraskan keduniaan dan kebenaran. Maka ilmu agama terkeluar kerana tidak memenuhi kriteria sekulisme. Yang ketiga, menolak sama sekali wahyu dan bergantung sepenuhnya pada akal manusia. Seterusnya, kita masuk kepada pandangan Islam terhadap dualisme. Menurut Syed Muhammad Naqvi Al-Atas, perubahan pandangan alam dan nilai-nilai ini dikenali sebagai proses di-Islamisasi, iaitu penyerapan konsep-konsep asing ke dalam fikiran orang Islam, di mana ia mengambil tempat serta mempengaruhi fikiran dan kewarasan mereka. Seterusnya, saya akan menceritakan secara ringkas sejarah dualisme. Pada awalnya, negara ini telah diperkenalkan dengan sistem pendidikan tradisional sejak kurun ke-14 lagi. Dalam sistem tersebut, mereka diajar membaca Al-Quran dan asas-asas agama. Institusi pondok juga wujud pada awal kurun ke-18 yang diasaskan oleh ulama yang mendapat pendidikan di Mekah, dan penekanan dalam institusi tersebut diberi terhadap ilmu syariah, ilmu-ilmu alat. Seterusnya, sistem pendidikan sekular di negara ini bermula hujung lewat kurun ke-18 dengan penjajahan negeri-negeri selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura oleh pihak Inggeris. Pihak Inggeris mengatur strategi bagi mengatasi masalah kurang golongan pribumi yang mendapat pendidikan dengan membuka sekolah vernakular Melayu dan sekolah Al-Quran yang pada akhirnya melihat pengajian agama dipinggirkan. Walaupun pada peringkat awalnya sekolah vernakular Melayu dan Inggeris kurang mendapat sambutan daripada penduduk pribumi, namun akhirnya pada penghujung tahun 30-an, golongan Melayu mula memberi perhatian kepada sekolah vernakular Melayu dan sekolah Inggeris. Terusnya, faktor penyebaran dualisme. Yang pertama, pembentukan fahaman dan pemikiran barat, iaitu daripada fahaman sekularisme yang menjadikan ilmu dan agama terpisah serta memberi impak terhadap corak keilmuan di negara-negara Muslim. Yang kedua, penjajahan dan monisasi. Berlaku pertembungan ideologi dan corak keilmuan yang diajarkan antara sekolah bentukan penjajah Belanda dan institusi pendidikan umat Islam. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan materialisme. Penaklukan budaya yang meluas dan tersusun melalui pembaratan sistem pendidikan globalisasi menjadi alat utama melemahkan perasaan keagamaan dan memperkuatkan sikap sekularis dalam kalangan umat Islam. Seterusnya kita masuk kepada kesan ataupun impak dualisme. Kesan yang pertama sekali adalah dualisme ni membawa kesan kepada perubahan corak yang dipengaruhi oleh dualisme dan dikotomi terhadap cara implikasi ilmu, iaitu sains rasional dan juga agama, yakni wahyu. Jadi di sini terdapat dua kefahaman aliran yang berbeza dan bertentangan, di mana satu ilmu berdasarkan aliran sains semata-mata dan tidak merangkumi kepada suku agama, dan satu ilmu lagi berkaitan dengan gabungan sains dan juga Islam yang dinamakan sebagai sains keislaman. Jadi terdapat dua ilmu yang
dua ilmu yang bertembung. Yang kedua, ia juga memberi kesan kepada individu di mana hidup mereka ni sentiasa hidup dalam keadaan yang tiada arah tuju dan juga sentiasa mempersoalkan tentang sistem Islam. Kesan yang ketiga adalah wujudnya pelbagai golongan yang boleh menghancurkan agama dan juga boleh menghalang generasi ataupun tamadun Islam ni berkembang dengan lebih baik. Kesan yang keempat adalah dualisme ni juga boleh meruntuhkan adab ataupun nilai-nilai kemanusiaan dalam jati diri manusia. Kesan yang terakhir sekali adalah kadar jenayah dan juga permasalahan sosial ni akan semakin meningkat akibat kecelaruan nilai dan juga identiti pelajar. Seterusnya, kita masuk kepada isu dualisme di Malaysia. Yang pertama, dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia, yang itu mempunyai dua aliran pendidikan yang dikenali sebagai aliran sekolah kebangsaan dan aliran sekolah agama. Matlamat dan tujuan kedua-dua sistem ini adalah jauh berbeza dan menimbulkan jurang pemisahan antara pelajar kedua-dua aliran tersebut. Bagi aliran sekolah kebangsaan, subjek yang dipelajari kesemuanya bersifat duniawi yang lebih menekankan penguasaan ilmu akademik, yang akhirnya akan melahirkan pelajar yang tidak ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrawi. Mereka diajar tentang subjek matematik, sains, geografi dan sebagainya dan diajar pada sesi sebelah pagi. Bagi sekolah aliran agama pula, mereka hanya menumpukan subjek yang hanya bersifat keagamaan semata-mata tanpa memberi peringganan terhadap pendidikan moden. Yang akhirnya akan melahirkan generasi yang hanya pandai dalam bidang agama sahaja. Pendidikan agama Islam ini biasanya diajar pada sesi sebelah petang dan aspek keagamaan seperti mengaji Al-Quran, belajar hukum hakam Islam, ibadat sejarah Islam dan sebagainya. Berikut adalah cadangan penyelesaian. Sistem pendidikan bersepadu merupakan solusi kepada isu dualisme dalam pendidikan di mana ia bertujuan untuk menyatukan dan mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Selain itu, sebagai medan pendidikan yang meliputi pendidikan akal, akhlak dan bermasyarakat yang sebagai mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan mencapai keimanan yang hakiki. Ciri-ciri yang terdapat dalam pendidikan bersepadu adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan yang berteraskan tauhid di mana mempunyai integrasi antara iman, ilmu dan amal, dan ciri yang terakhir adalah tiada pemisahan antara konsep ilmu agama dan ilmu dunia. Selain itu, penerapan konsep keimanan dalam pendidikan bersepadu amat penting kerana punca kepada berlakunya dualisme kerana tidak menghayati iman yang sebenar. Pendidikan sains yang berteraskan tauhid jika diperhatikan juga menjunjung prinsip kurikulum bersepadu yang dibangunkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari perspektif awal pula, dalam menyampaikan sesuatu ilmu, da'i mestilah menyediakan ilmu yang asas kepada manu'u. Sebagai contoh, manu'u diajar tentang membaca dan menghafal Al-Quran. Secara asasnya, melalui ajaran Al-Quran itulah manu'u dapat memahami setiap perkara daripada sudut pandang Islam. Oleh itu, konsep keimanan perlu diterapkan dalam setiap diri manu'u agar dapat melahirkan individu yang mempunyai pandangan alam Islam. Seterusnya, kita masuk kepada isu pembentukan identiti pelajar. Kita boleh lihat bagaimana jurang perbezaan di antara pelajar yang memahami agama dan juga pelajar yang berfikiran sekular, iaitu berfikiran aliran barat. Kita boleh lihat bagaimana mereka dari segi berakhlak, dari segi perwatakan, pemikiran, cara mereka berpenampilan, cara mereka bergaul dan juga bersosial dalam aktiviti masyarakat. Jadi wujudnya apabila berlakunya perbezaan ni, maka wujudnya kurang kemahiran mereka dalam berkomunikasi sesama mereka dalam membangunkan pendidikan mahupun masyarakat. Seterusnya, kita boleh lihat bagaimana daya pengawalan dalam diri seseorang pelajar tu tidak kukuh dan tidak kuat oleh penerapan dalam pembentukan psikososial agama dan juga pembentukan identiti yang boleh menjaga diri mereka. Dan dari situ berlakunya pelbagai kekeliruan perasaan tentang identitinya sendiri disebabkan oleh pengaruh persekitaran yang menjadi satu ajaran pembaharuan kepada mereka, di mana mereka ni cuba untuk mencuba sesuatu yang baru sehingga kan mereka tidak dapat berfikir secara rasional di mana perbezaan perkara yang baik, di mana perbezaan di antara perkara yang buruk. Kita masuk kepada cadangan penyelesaian bagi isu pembentukan nilai identiti pelajar.
Cadangan yang pertama adalah kita boleh menerapkan konsep pendidikan kurikulum bersepadu dan antaranya contoh yang kita boleh lihat, kita boleh menggunakan kemudahan kemasukan subjek bukan agama dalam kurikulum formal dan dibantu kemudahan dari segi peralatan pengajar dan juga pelajar, di samping menggunakan amalan kebebasan berfikir secara terbuka dan juga fleksibel. Dan dari situ kita boleh saling bertukaran pendapat supaya tidak memberi perasaan tertekan di antara para pelajar dan juga para pengajar. Seterusnya, kita boleh menggunakan konsep penerapan nilai murni dalam setiap individu pelajar maupun tenaga pengajar di sekolah, di mana nilai secara umumnya, nilai murni ni kita bukan hanya mentarifkan ia sebagai nilai semata-mata, tapi ia didasarkan melalui pengaturan kewarasan ilmu dan juga akal. Sebagai kesimpulan, dualisme dalam pendidikan memberikan pengaruh terhadap pendidikan pada hari ini serta dalam pembentukan identiti pelajar, kerana dualisme itu sendiri berfungsi sebagai pemisah antara ilmu agama dan ilmu moden. Isu seperti dualisme dalam sistem pendidikan dan pembentukan identiti pelajar merupakan antara isu yang amat serius yang perlu diberi penekanan. Proses ilminisasi tidak menolak kepentingan ilmu sains dan teknologi, ekonomi dan sebagainya, bahkan menjadi teras dalam rangka ilmu dan pendidikan itu sendiri. Oleh itu, pendidikan agama yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan tunjang kepada semua pendidikan umum dunia serta dalam pembentukan identiti pelajar. Ia juga berteraskan tauhid dan mempunyai integrasi antara iman, ilmu dan amal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.